Alright, okay. Assalamualaikum. Alright, okay. Alright, lama tak jumpa awak semua kan? Alright, saya rasa 2 minggu kita tak jumpa kan? Saya just bagi task je. Alright, okay. Untuk kelas kita pada hari ini adalah last kelas kita based on pada kita punya chapter yang terakhir, iaitu kita akan go through on task rendering. Okay. In which yang kalau kita recap yang kelas sebelum kelas ni, yang saya buat kelas tu, iaitu yang kita belajar berkenaan dengan Reyes. Okay. Reyes rendering. Okay. So hari ni kita tengok yang last, iaitu task rendering. Alright. Okay. So sebelum saya mula, asal semua ada efek ni? Faiz ada efek blur, Adib ada efek blur, Lokman pun ada efek blur. Lokman pula, Lokman ada efek blur. Korang update ni Update software ke apa? Macam mana boleh ada blur? Ajar saya sikit. Option kat mana? Setting, jap. Setting, okay. Lepas tu, yang video tu Ini dekat Google Meet Sekejap. Macam ni saya tak jumpa option. Oh, okay. Wow. Wow, oh yo. Dah jumpa. Boleh. Saya ingatkan boleh tukar background pun, tak boleh tukar background Ada kan. Wow. Tapi tak boleh tukar lagi lah background kan. Selalu boleh tukar background kan. Okay. Alright. Okay, hari ni kita layan blur-blur sikit lah. Saiful, okay Saiful? Alright. Okay. Right, okay. Kita nak tengok kita punya task rendering. Saya rasa most of you guys tahu task rendering tu macam mana. Ada yang tak berapa familiar task rendering? Ke baru first time dengar task rendering ni apa? First time. Okay, alright. Okay, tak apa. Okay, untuk pengetahuan you guys, task rendering ni adalah satu jenis method of rendering yang memang kita pakai hari-hari. Maybe you guys tak perasan. Tapi hari-hari kita pakai. Okay. Kenapa saya kata hari-hari pakai? Kejap. Dengan tu kita akan terus pergi ke kita punya slide. So at least you guys akan tahu apa sebenarnya task rendering. Okay. 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 Task rendering. Okay, nampak slide ni? Nampak slide Alright. Okay. Okay, apa tu task rendering? Okay, kalau kita tengokkan sebenarnya, task rendering ni adalah yang dimasukkan adalah a subdividing a computer graphic. Subdividing a computer graphic ataupun image by a regular punya grid. Okay, maksudnya adalah kita membahagikan kita punya gambar ataupun kita punya benda yang kita buat kepada grid. Atau grid yang kata matematik tu. Okay, so kita akan bahagikan kepada tu mengikut section-section dan juga bahagian telah ditetapkan lah. Itu kita panggil tiles ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah bentuk jubin lah. Okay, yang kotak-kotak. So itu adalah proses yang dikenali sebagai task rendering. Okay, so kalau bila kita cerita dia membahagikan kepada task rendering ni, so kita tahulah sebenarnya bila kita ada image, dia akan divide satu keping gambar kita tu kepada beberapa bahagian. Tengoklah 3 darab 3, 12 darab 12 ataupun 24 darab dengan 24 ikut pada task yang kita dah set up kan. Okay. So kalau tengok kat situ, okay, task rendering is sometimes known as a sort middle architecture because it perform a sort of geometry in the middle of a graphic pipeline instead of near the end. Okay, apa yang dia buat adalah dia menghasilkan satu geometri punya konsep dekat tengah-tengah kita punya pipeline. Okay, dia bukan dekat hujung, dia bukan dekat awal. Dia letak kat tengah-tengah. That's why kadang-kadang nama dia juga dikenali sebagai sort middle. Benda ni proses ni dibuat di pertengahan dalam pipeline untuk menghasilkan kita punya final output. Okay. Okay, kenapa saya kata tadi, saya cerita dengan awak, kenapa kita menggunakan task rendering ni hari-hari? Sebab sebenarnya task rendering ni selalunya digunakan secara meluas dalam semua
handheld punya computing devices. Awak punya telefon, awak punya game devices, okey. Yang kita pakai hari yang punya laptop tu dan sebagainya, itu adalah kita panggil diorang menggunakan handheld punya devices dan diorang menggunakan method yang dikenali sebagai task rendering. Okey. Kenapa task rendering ni digunakan dalam handheld punya devices? Siapa tahu? Agak-agak lah. Kenapa task rendering ni digunakan untuk handheld? Kenapa tak gunakan handheld yang tak gunakan method lain macam apa raycasting ke ataupun scanline rendering ke? Kenapa dia menggunakan task? Rasa-rasanya secara logik lah. Kalau siapa yang selalu dalam animation ni dia mesti akan faham konsep task rendering ni. Ke memang tak faham? Tak tahu. Kurang Okey, tak apa. Alright, okey. Dalam kita punya task rendering ni sebenarnya kenapa dia apply kepada handheld? Okey. Konsep task rendering ni adalah yang di mana dia menggunakan saya tunjuk awak video so at least awak tahu. Okey. Konsep task rendering ni dia menggunakan konsep yang di mana diorang apply this kind of punya method. Jap. Ni. Okey, nampak kan? Nampak? Okey, tengok Ini adalah sampel video macam mana diorang buat task rendering. Okey, memang very short. Okey. Alah, terlepas pula. Okey. Nampak? Okey. Dia sebenarnya asalnya daripada satu keping gambar. So, bila sebelum satu keping gambar tu jadi 100% complete macam ni, so diorang sistem tu akan divided by section lah. Task by task. So, apa yang dibuatlah dia akan render daripada kotak yang pertama pada hujung belah kiri, dia akan lalu sampailah habis ke bawah. Instead of kita render the whole image pada sekali masuk, sekali kena bump. So kenapa dia apply dekat kita punya telefon? Okey, sebab bila kita buat task rendering ni, dia punya method of processing dia lebih laju berbanding kita tengok yang ada dekat yang high spec punya equipment. Okey, macam for example kalau kita nakkan raycasting, dia memerlukan graphic card yang tinggi. Okey. Kalau kita nak buat scan rendering tu dia memerlukan proses yang agak panjang dan metodologi yang panjang. So tidak sesuai untuk kita apply pada kita punya handheld devices. Okey, macam telefon, memang kita tak nampak pada telefon dan sebagainya. Kalau secara logik lah, bila saya study benda ni saya fikir, kenapa dalam telefon kita tak nampak benda ni di-render? Kenapa dalam telefon tak ada pun dekat dalam telefon kita. Kita tengok kat dalam telefon kita, telefon jadi blur. Okey, kalau kita tengok pada dia blur Okey, kalau kita tengok pada telefon masing-masing memang tak nampak efek dia. Okey, memang tak nampak efek dia. Kenapa tak nampak efek dia? Sebab dia punya processing dia sangat-sangat laju. Ya memang kita tak nampak. Tapi kalau kita slow down kan dia punya processing dia, baru kita akan nampak lah. Itu yang gambar tadi adalah secara basic macam mana dia develop benda tu. Okey, memang kita tak nampak. Tapi dia punya background methodology dia akan render one by one. Pixel by pixel. Kenapa dia buat macam tu? Sebab processing yang ni lebih cepat berbanding dengan tu. Okey, saya rasa pernah ada sekali yang di mana ketika telefon awak dah makin lama makin penuh, memori awak dah makin full, awak perasan tak kadang-kadang kita punya telefon ni jadi lagging? Jadi lagging kan? Bila awak nak swap, katalah for example, bila you guys nak swap, nak naikkan swap ni atas suruh bawah, ni atas suruh bawah, tiba-tiba dia macam dia stuck. Dia stuck. Kadang-kadang ada line tu akan hilang. Dia akan jadi warna kelabu. Dah lama sikit bertemu, tiba-tiba dia naik ke atas. Betul? Ada kan? Itu kita panggil, kalau kat situ kita nampak sebenarnya proses untuk render tu akan jadi slow. Kalau awak nak nampak efek betul pada kita punya telefon, cuba awak main high intensity punya game, grafik. Kalau untuk game yang grafik, cuba main ni. Apa lumba kereta tu? Alah. Yes, as Fortnite. Tapi jangan main dekat yang Snapdragon 865. Awak main yang dekat lama-lama punya. Lama-lama punya telefon punya chipset. Maybe iPhone 5 ke, iPhone 4 ke, ataupun chipset yang lama, awak akan perasan bila kereta tu tengah lumba, tiba-tiba dia jadi stuck. Lepas tu tiba-tiba kadang awak nampak ada kotak besar, macam pixel besar, dia akan jadi warna kelabu.
Itu maksudnya graphical ataupun dia punya processing unit dia tak cukup untuk nak render benda tu secara real time. Okay, maybe sebab of kita punya capacity dan kita punya power of kita punya processing tu. Sebab ingat macam Fortnite dia makin tahun makin dia upgrade dia punya grafik. Sama kan lah macam you guys main Mobile Legend, you guys main PES yang baru ni pun PES ada keluarkan yang PES Mobile pun kan. Okay, kalau awak tengok PES tu dia punya grafik dia akan tiap-tiap tahun dia akan naik. Ada yang main apa Free Fire. Free Fire pun sama, dia akan upgrade. Okay, so bila upgrading dia orang punya grafik, tetapi dia tak upgrade dia punya hardware, itu yang dia akan jadi slow down. Okay, so secara logically sebenarnya memang benda tu kita dah pakai hari-hari dekat kita punya devices. Okay, sebenarnya ada juga device-device lain. Okay, sample of device lain yang menggunakan method ni, kalau kita tengok kat sini, okay, ini adalah list of machine ataupun device yang menggunakan method ni lah. Okay, Intel, Nvidia, AMD, PS Vita. Untuk PS1 tak ada. Dia start dengan PS Vita. Lepas tu Dreamcast. Lepas tu you guys punya all the mobile phones. Okay, siapa mobile phones yang pakai AMD semua dan sebagainya memang ada. Snapdragon memang akan ada. Okay, dan juga Xbox 360 dan juga Xbox One. Kenapa diorang dah menggunakan this kind of punya method ataupun this kind of punya rendering supaya dia punya gameplay akan jadi smooth as possible. Okay, Nvidia tu, siapa tahu Nvidia tu dekat mana dia orang apply benda ni? Ini ada Nvidia ni, dekat mana dia orang apply? Siapa tahu? And dekat mana Nvidia apply dia orang punya apa ni kita panggil task rendering ni? Nvidia. Siapa tahu? Ada orang mana tahu? Nvidia. Tak tahu? Okay, tak apa. No worries. Maybe ada benda yang awak tahu, ada benda tak tahu. Sekejap, saya cuba nak tengok. Hari tu saya jumpa. Siapa tahu yang sebenarnya dekat Nvidia ni, kita ada Nvidia. Sekejap saya cuba tengok balik. I'm not sure ada ke tak ada. Sekejap. Platform, product. Okay. Okay, siapa tahu pasal GeForce Now? Tak tahu GeForce Now? Okay, right. Okay. Okay, tak apa. No worries. Okay, saya tunjuk Amir Rahim. Okay, tengok kat skrin ni. Okay. Ini adalah GeForce Now. GeForce Now ni memang maybe antara you guys tak pernah tahulah benda ni. Okay, sebab benda ni dia adalah a special project from GeForce. Apa dia orang buat adalah GeForce Now ni dia menggunakan konsep you guys boleh main game yang ada tanpa perlu ada graphic card. Faham? Selalu kita main game kita nak kena ada graphic card kan? Okey, yang ni tak payah ada graphic card. Pernah dengar tak satu projek yang dihasilkan oleh Google iaitu Google Stadia? Stadia pernah dengar tak? Stadia. Okey, Stadia kan? Okey, Stadia tu adalah satu konsep game secara online yang di mana kita tak perlu beli apa-apa devices, kita hanya perlu beli dia punya remote control lah kalau kita nak main menggunakan remote. Okey, so apa yang dia buat adalah once you guys dah register dia punya account, memang ada account dan you guys buka je game apa-apa you guys nak main, you guys akan boleh terus main. Dan dia punya quality of graphic dia dan dia punya kepatasan dia tak silap saya 40 teraflop. Dia punya transmission dia, data transmission dia antara diorang dengan you dekat atas skrin you adalah 40 teraflop. Okay, sebelum Stadia tu keluar, GeForce ni dah datang dahulu.
Okey, apa konsep GeForce ni dibuat? Okey, konsep GeForce, diorang dah install game dekat diorang punya server, iaitu GeForce punya server. So, once you guys dah register you guys punya account menggunakan GeForce Now ni, you guys log in, macam kita log in email, lepas tu you guys buka, you guys boleh main game di atas web. Maksudnya bukan main game di atas platform tau, bukan software tak. You guys buka je you guys punya ni, dan you guys boleh bermain game di atas web. Katalah for example, sekarang ni you guys menggunakan laptop yang ada grafik tinggi, betul? Mesti dia cakap, oh sir memanglah boleh main, grafik saya tinggi. Okey, tapi sebenarnya diorang dah cuba menggunakan Intel Pentium 2 untuk bermain game. Diorang dapat the same graphic setting dengan yang current punya ada. Intel Pentium 2 guys. Intel Pentium 2. Maksudnya kalau kita ada older kita punya PC, kita masih lagi boleh main. Okey, macam mana diorang boleh deliver? Diorang menggunakan task rendering. Diorang pergi dekat server, diorang render. Kita dekat sini sebenarnya kita hantar input sahaja. Kita tekan key apa. So dekat server akan transmit balik, diorang akan transmit apa benda yang sepatutnya dapat. So untuk bagi a fast rendering punya proses, diorang menggunakan konsep task rendering. Dia bukan task rendering alone lah sebenarnya. Diorang ada combine dengan lagi 2-3 type of rendering yang saya pernah ajar dengan you guys lah. Okay. Cuma yang untuk GeForce Now ni, saya dah register. Dia masih lagi belum ada dekat kita punya region. Tapi you guys nak register, you guys boleh register lah. Tapi dia belum ada lagi dekat kita punya region. You guys boleh try. Dia tak perlu ada remote, tak perlu ada apa. Yang penting you guys boleh log in tu di diorang punya account. Daripada telefon boleh, daripada Apple boleh, daripada Linux pun boleh, daripada you guys punya PC lama mak ayah awak dulu tu pun boleh. Memang tak jadi masalah. Sebab apa diorang boleh deliver? Sebab konsep dia yang saya kata menggunakan task rendering, lebih cepat processing dia untuk sampai kepada kita as a user. So kalau macam for example awak tak ada Xbox ke dan sebagainya, memang awak boleh terus main game, apply macam tu. Alright? Okay? Boleh? Faham? Faham guys? Okay, yang ni agak senang sikit lah. Okay? So sekarang kita nak tengok macam mana task rendering ni dia punya step by step. Okay, first kali proses dia akan buat kita punya 3D image. Kita buat kita punya 3D image. Okay, setiap satu kita punya 3D image tu sebenarnya bila kita nak buat kita punya rendering, dia akan memerlukan amount memory yang cukup untuk kita nak create satu. Ini bukan animation lah, kita baru buat 3D image saja. Dia memerlukan memory yang banyak untuk menghasilkan satu 3D image. Okay, dan di mana setiap image tu dia memerlukan satu graphical yang besar ataupun grafika yang kuat supaya dia boleh menghasilkan satu 3D image yang dengan lebih cepat. Okey, dia perlukan high speed memory lah. So, jikalau kita mempunyai RAM yang tak cukup, kita tak mempunyai graphic card yang cukup power dan juga awak punya PSU. Tahu PSU? Power supply unit tak cukup power, dan possibility benda ni nak tak jadi tu agak-agak tinggi. Kenapa saya kata power supply? Power supply ni more on kepada PC. Okey, pernah tak awak main game? Awak main game dekat telefon, tiba-tiba bateri awak low down. Lepas tu awak cucuk power pula. Lepas cucuk power pula, tiba-tiba awak rasa awak punya game jadi lagging. Ada tak? Ataupun masanya awak tengah main, tiba-tiba bateri awak dah jadi 30%. Tiba-tiba awak rasa telefon awak lagging. Awak punya gameplay jadi macam stuck. Sebab apa? Sebab power tak cukup nak support grafik untuk dia nak buat rendering ni. Itu sebab ada setengah-setengah, kalau perasan setengah-setengah telefon punya manufacturer sekarang ni diorang dah bagi tahu, even though kalau dah sampai 30%, diorang akan masih lagi maintain the full power, full throttle supaya bagi a good experience kepada user untuk main game dan sebagainya. Alright, okay. So, diorang memerlukan high speed punya memory untuk nak calculate those 3D punya image. Okay. Lepas tu yang penting kita kena ada dedicated graphic card. Tetapi itu yang problemnya lah, tak semua orang ada dedicated graphic card dan bajet dia sangat-sangat besar. That's why lah datangnya method yang diorang menghasilkan task rendering. Yang di mana task rendering ni adalah dia punya cara dia buat adalah first kali dia ambil kita punya yang bahagian tu macam sampel tadi, dia ambil bahagian tu, lepas tu dia akan divide by a grid punya line. Okey. Lepas dia dah divide pada grid punya line, dia akan buat geometrical punya location lah
untuk mencari di bahagian mana tempat untuk yang senang dia nak buat rendering. Lepas tu dia akan load triangle tu untuk masuk dalam rendering punya pipe and dia akan start lah buat render. Okey. Dan setiap size kita punya rendering tu ataupun kita punya tu depends. Macam saya bagi tahu tadi, dia boleh jadi 16, boleh jadi 24, boleh jadi besar dan selebihnya. Okey, ikut pada yang gitunya. Dan bila ada this punya method yang dia orang apply tu, dia sebenarnya mereduce the amount of memory needs. Okey, in intermediate step. Okey, maksudnya bila kita nak render tu dia akan mempercepatkan sebab dia dah reduce kita punya memori. Memori kita akan pergi ke tempat yang lain. Okey, dia sama macam konsep bila kita main kita punya game pada kita punya telefon. Kadang-kadang telefon kita ni bukan sahaja guna untuk main game. Kadang-kadang awak guna untuk awak tengok movie, awak punya WhatsApp message, awak punya Telegram, betul? Tengah-tengah main game tiba-tiba mesej pop up. Lepas tu tiba-tiba hang game. Pernah ada tak? Tengah main game dia pop up mesej tiba hang. Hang. Kena restart telefon balik. Kenapa? Sebab grafik tu dia dah bagi 100% kepada awak punya game. Dia tak save untuk kita punya ada application. Itu that's why kadang-kadang bila kita main game menggunakan telefon yang ada awak punya data dan sebagainya, tiba-tiba hang, tiba-tiba stuck. Sebab dia punya memori tak cukup. Alright, okay. Saya rasa sekarang ni yang untuk kita punya telefon the best requirement untuk kita bermain game adalah 8 gig, betul? Ada yang masih lagi, ada lagi yang 8 gig RAM kan? 8 gig RAM kan yang 8 memori kan? Saya rasa. Sebab sekarang ni most likely telefon kebanyakannya semua dah start jual dengan 8 gig RAM. Yang untuk Android lah. iPhone je masih lagi pakai 4. Siapa menggunakan iPhone masih lagi pakai 4. Tapi siapa menggunakan Android dia dah start pakai 8 gig. 8 gig punya memori lah. Itu adalah kita panggil sebagai requirement. Dasar orang kata, "Sir, kenapa iPhone pakai 4, Android pakai 8? Main game yang sama macam for example main Mobile Legends. So kenapa main Mobile Legends iPhone tu nampak lebih cantik walaupun pakai 4 GB RAM, tapi main Mobile Legends pada Android 8 GB RAM pun nampak macam choppy, nampak cantik kan?" Okey, dia sebenarnya ada 2-3 faktor yang menjadi. Okey. Sama juga macam kita set up PC lah. Okey. One yang pertama adalah memori, kita punya RAM kita. Yang kedua adalah kita punya GPU yang kita ada kat dalam tu. Kalau awak tahu dekat dalam telefon, kalau untuk Android kita pakai Mali GPU. Okey. Kalau untuk Apple dia ada dia punya GPU sendiri yang Apple punya GPU. Okey. So setiap satu GPU tu memain peranan untuk membantu memori kita untuk develop grafik dalam bentuk 3D untuk generate grafik dan sebagainya. Okey. That's why benda tu agak berbeza. Lepas tu faktor-faktor yang lain seperti awak punya screen, jenis-jenis screen. Kalau awak nak compare macam yang normal screen LCD dengan AMOLED memang jauh beza. AMOLED dia menggunakan refresh rate yang okey standard. Kalau LCD dia menggunakan refresh rate 60 second. So lain. Sama juga macam bila kita main game dekat awak punya screen laptop. Siapa yang ada screen laptop yang dia punya refresh rate dia 144, gambar dia akan jadi cantik. Memang akan jadi cantik dan smooth. Tapi yang pakai 60, dia memang gambar dia akan jadi macam biasalah, tak nampak real dan sebagainya. Itu belum cerita lagi siapa yang pakai 30 frame. Dia pakai yang petak tau. Yang petak lagi choppy kan. Okay. Dan tak silap saya yang baru ni, yang paling gila lah. Awal minggu ni ke awal minggu lepas yang Xiaomi dia dah launch dia punya telefon yang dia the first lah Xiaomi yang letak dia punya screen 144. Orang lain semua letak screen 120. Xiaomi kata tak apa, kau buatlah 120. Mampus, aku nak buat 144. Dia letak 144 Hz screen dekat telefon. Saya tak tahulah dia orang nak main apa kat 144 kan. Saya rasa game yang menggunakan mobile untuk 144 tak banyak lagi dalam market. Masih lagi sikit. Tapi baguslah, is another option yang Xiaomi boleh letak. Dan harga telefon tu adalah 1,700 saja. Kalau nak kita bandingkan dengan Black Shark 3,000 lebih, ROG 3 pun 3,000 lebih. Satu lagi Nubia berbenda lah. Itu pun dalam 2,500 dan sebagainya. Okey, atas saya hari tu Nubia yang letak 144.
Lepas tu ini yang kedua adalah yang ni lah, daripada Xiaomi, dia letakkan 144 Hz pada dia punya screen. Right, okay. Dia ada banyak-banyak faktor yang boleh membantu dalam pembentukan grafik lah sebenarnya. Okay. So, sama juga dalam kita punya task rendering ni, method dia lah. Okay. So, dalam kita punya metodologi ni juga ni sebenarnya dia ada pro dengan and cons. Okay. Pro dia sebenarnya dia mempercepatkan kita punya proses of rendering. Okay. Laju dan dia boleh letak pada devices yang kecil lah. So, kita tak tertakluk pada devices yang besar sahaja. Dia bergantung pada devices yang kecil. Telefon, kita punya lagi apa? Kita punya yang handheld games, Nintendo Switch, kita ada PS Vita. Okay, dua sekarang punya things lah. Okay. So dalam ada advantages dia, ada juga disadvantages dia, yang di mana dia ada membawa sedikit lah yang benda tak best apabila kita menggunakan task rendering. Okay. Yang the first one, okay, dalam perprosesan tu dia ada triangles yang dia orang nak drop tu. Kadang-kadang triangles yang dia drop tu kadang-kadang dia teroverlap dengan task yang lain. Okey. Kan awak nampak dalam kita punya penyusunan task tadi kan dia petak kan. Kadang-kadang yang petak tu masa dia nak render tu dia dah teroverlap. So dia kena re-render balik bahagian yang teroverlap tu. Okey, itu yang pertama. So bila dia re-render, dia akan menggunakan memori yang lebih sedikit daripada yang sepatutnya. Itu kalau satu lah. Kalau ada multiple yang lain tu, so dia akan sebenarnya akan memakan juga sikit memori. Tapi bukan selalu, kadang-kadang sahaja. Okey. Yang kedua adalah di mana apabila teknik ni dia apply pada kita punya frame, okey, dia sangat susah apabila kita nak implement satu yang di mana apabila satu image tu dia letak kat dalam satu task. Okey, gambar kita kan besar kan? Gambar kita tu besar, kata for example 3D image tu kita besar. Bila setiap satu kotak tu dia letak sebagai seketul, itu yang susah sebenarnya lah untuk kita nak render benda-benda macam ni lah, task rendering. Tapi metodologi dia adalah sama. Tapi 2-3 benda ni dia orang tengah mencari solution, ada yang jumpa. So jadi awak jangan terkejut Kenapa saya punya telefon saya slow sir? Kenapa ni? Sebenarnya konsep rendering yang dia apply pada kita punya telefon tu yang menyebabkan dia akan jadi slow. Alright? Okay. Ada kan awak mesti kata, sir, yang kita punya telefon saya ni pakai kamera. Saya kadang-kadang kamera saya jadi lagging. Awak on kamera, lepas tu bila awak buat macam ni, telefon awak jadi dia macam stuck kan. Sebenarnya itu adalah rendering dia bukan macam kamera DSLR tau. Kamera DSLR kita tengok kat cermin, kita akan nampak apa benda kat depan. Kalau benda tu dah digital kan, dia kena render image dulu baru keluar kat screen. So kenapa kadang-kadang kamera kita jadi slow? Sebab rendering punya method. Rendering kita slow, memory slow, grafik kita slow dan sebagainya. Sama lah macam for example, you cuba comparekan mid-range punya devices dengan flagship punya devices. Dia punya processing unit dia tak sama. Yang ni adalah yang mid-range, ini adalah yang flagship. Flagship dia akan menggunakan yang paling laju. Mid-range akan dia menggunakan yang paling ngam-ngam je untuk kita pakai dan sebagainya. Okay. Kalau macam for example, siapa yang main Mobile Legend? Ada main Mobile Legend? Ada kan? Okay. Mobile Legend dia tak perlukan high grafik yang tinggi. Sebab dia tak ada, dia punya movement dia tak banyak. Dia hanya satu space saja kat situ. Okey. Kalau macam for example siapa yang main strategic games dalam telefon, dia tak memerlukan grafik tinggi. Siapa yang bermain game-game seperti FPS, COD, okey, PUBG, Minecraft, saya rasa dia grafik dia tak berapa sangat tu kan, sebab dia masih menggunakan konsep task rendering okey. So yang tu dia memerlukan yang high intensity punya grafik. Bila memerlukan high intensity punya grafik, itu yang dia menjadi lagging kalau kita menggunakan yang mix spec punya telefon. So you guys kena cari yang high punya flagship untuk you guys complete ataupun confirm untuk main you guys punya game. Right? Okay. So itu sikit tentang task punya method of rendering. Okay. Tak banyak, dia more on kepada kita punya idea of macam mana kita nak apply benda tu pada kita punya rendering method. Okay, sikit lah.
Okey, saya ada satu video yang saya boleh tunjukkan dengan awak. Yang ini adalah yang digunakan daripada Qualcomm. So at least you guys tahulah. Dia banyak company yang menggunakan touch rendering ni sebab dia cepat Okey, boleh tengok macam mana Qualcomm menggunakan touch rendering. Alright, okey. Okey, faham sikit tak? Macam mana dia tunjuk result dia macam, wah, macam mana muka awak boleh ada effect ni? Macam mana macam mana muka Lokman boleh ada effect? Okey, tadi awak nampak kan dia tunjuk software dia Adreno. Mula-mula dia buat task rendering yang dia divide by ada section tu. Awak nampak tak dia punya processing unit dia ada green bar. Maksudnya dia masih lagi ada memory yang left untuk kita pakai. Tetapi once dia tutup yang effect menggunakan task rendering tu, apa jadi ketika tu semua akan jadi red bar. Kenapa red bar? Sebab dia memerlukan memory yang banyak untuk dia nak buat rendering tu. Tu effect yang kita dapat kat situ lah. So sebenarnya macam dia bagi tahu lah, guna dia untuk menggunakan pada kita punya hardware mobile, bagi laju rendering, bagi cepat. Dan tadi pun dia tunjuk beza antara Snapdragon ni dengan Snapdragon ni. Apa akan jadi dan sebagainya. Alright, okay. Alright, okay, boleh. Alright, ada soalan berkaitan dengan kita punya task rendering ni? Ataupun last kali ni? Kita punya chapter last kali ni? Tak ada, alright. Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham? Semua okey? Boleh? Alright. Okay, cun. Alright, okay. So, saya rasa itu saja untuk kelas kita punya pagi ni. Very short, very simple. Okay, saya nak cerita sikit berkaitan dengan awak punya coursework awak Okay. Hari tu kita dah buat 2 case tadi. So, ada 2 case tadi. Lepas tu kita dah buat 2 quiz. So, kita ada tinggal lagi 2 quizzes dan juga 1 final project. Okay. So, final project tengah ongoing.
ada yang memang tengah hantar final project ongoing. Okay. So 2 quiz ni saya nak buat minggu depan, boleh? Sebab minggu depan adalah minggu ke-14. So saya tak nak you guys drag benda ni sampai habis ke minggu ke-15 tak. So kita akan buat minggu depan. Boleh tak kita buat minggu depan? Kuis ketiga kita buat pada hari Khamis. Kuis keempat kita buat pada hari Jumaat. Boleh? Right. Okay. So, presentation. Minggu depan presentation tau. Untuk final project. Okay. Nanti presentation kita akan buat 2 hari juga. Satu hari Khamis, satu hari Jumaat. Okay. So, saya akan siapkan list. Siapa akan present hari Khamis, siapa yang akan present hari Jumaat. Okay. Right, kalau ada siapa yang volunteer nak present dulu, boleh bagi tahu dengan saya. Presentation senang. Antara saya dengan grup awak saja, 2 orang saja. So maksudnya kita bertiga lah. Saya, lepas tu 2 orang dalam tim awak. So you present. Tunjuk awak punya documentation. Lepas tu present awak punya animation. Lepas tu enough. Lepas tu ceritalah sikit. Masa awak present tu cerita sikit awak pakai menggunakan rendering method apa, ray tracing ke, task rendering ke ataupun rayers. Dan awak tunjuklah sikit efek-efek dia apa. Once dah habis presentation, dah okay, nanti saya sediakan satu form dekat Google Classroom. So you submit all you guys punya document dan juga you guys punya final animation dekat dalam form tu. Lepas tu, that's it. Enough. Alright? Okay? Boleh? Boleh guys? Ya. Ya. Boleh. Dia sebenarnya method of rendering tu dia depends pada software apa awak pakai. Ada software Maya yang boleh render ray tracing, ada software yang tak boleh render ray tracing. So tengok apa method yang awak nak gunalah. Macam saya lebih prefer jikalau awak buat decision untuk rendering menggunakan software yang awak ada. Jangan kata macam for example awak nak ray tracing tapi software awak tak boleh buat ray tracing. So tak payah. Awak cari software awak boleh buat rendering method pakai method apa. Itu saja. Lebih senang awak nak buat. Boleh. Alright. Okey, lagi ada soalan berkaitan dengan final project? Sekejap. Ha? Aha. Ya, kena PM dengan saya. Setiap kali progress awak tunjuk saya tu ada markah tau. Boleh. Alright, lagi? Ada soalan tentang final project? Okey. Boleh. Alright. So okay. Jadi siapa-siapa yang plan nak tukar storyline ke, nak buat animation lain je, just update dekat documentation awak. Lepas tu PM dengan saya. So at least saya tengok balik awak punya tu macam mana. Alright? Okay? Lagi? Ya? Dua-dua. Kalau ada documentation pun boleh tunjuk, kalau ada video pun boleh tunjuk. Tak jadi masalah. As long kan ada perubahan daripada sebelum-sebelum ni. Tak letak method tak apa, tunjuk je apa yang dah di-render. Boleh, tak jadi masalah. Lagi ada soalan? Ya. Boleh. Lagi? Ada soalan? Semua okey? Semua okey Ada siapa-siapa yang tak ada group ke? Tak ada group ke? Tak tahu ke? Jangan senyap tau guys. Tak tahu just tanya saya, insya-Allah saya akan cuba tolong awak. Alright. Ya. Kalau boleh dua lah. Kalau tak boleh letak je lah satu, tak apa. Right. Acong okey Acong? Macam stres je. Stres apa? Sen depan tak jumpa awak lagi tau. Sen depan semua online lagi. Sen, sen depan semua online lagi. Macam mana ni? Baru nak jumpa.
Tak kalau ada masalah, okey dengar saya ceritalah. Ini daripada bahagian kita orang lah. Jikalau ada masalah yang berbangkitlah ketika awak belajar secara online. Macam for example, tak boleh nak fokus, family ada dan sebagainya, awak boleh bagi tahu kepada mentor dan mentor akan usulkan benda ni kepada pihak akademik. Dan akademik akan berbincanglah macam mana benda ni untuk dibuat. Sebab ada gak student-student saya yang online, dia kata, "Sir, kenapa SEM depan tak boleh datang ke asrama? Dia orang nak duduk asrama." Dia kata tak payah datang kampus tapi dia nak duduk asrama. Saya kata, "Kenapa nak duduk asrama?" Dia kata, "Sir, kalau kita orang dekat rumah, kita orang tak boleh fokus study. Kita orang kena jaga adik, kita orang kena buat kerja rumah. So kelas kadang-kadang kita orang ni tertangguh lah, itulah kerja sekadar datang kelas je. Lepas tu assignment semua tak boleh buat." Itu yang dia orang lebih prefer duduk asrama. Macam for example KPTM tidak menggalakkan awak untuk duduk asrama for the time being. Okay, for the time being tak menggalakkan duduk asrama disebabkan kita dapat arahan daripada KMN yang mengatakan mana pelajar yang boleh balik, baliklah dulu. Okay, tetapi ada saya tengok dekat tempat-tempat lain, diorang ni macam awak lah, yang mana-mana geng-geng yang sini-sini ni, diorang pergi masih lagi duduk rumah sewa, so diorang duduk dalam tu, diorang buat kerja diorang masing-masing. Ada yang masih lagi macam tu. Tapi itu atas diri you sendirilah. You guys kena macam duduk dah tak ada kena-mengena dengan college lah. You guys duduk antara diri you sendiri dekat situ. Itu pun boleh juga. Tapi terpulanglah. You guys, saya memang faham. Saya tahu. Bukan kata awak, saya pun sama. Tengah-tengah nak buat slide, tiba-tiba anak saya datang lah, itulah, inilah nak kena buat kan. So benda tu adalah benda yang sama. So kena try. Tapi kalau betul, kalau benda tu menjadi kekangan pada awak untuk complete all your task tu, tolong inform kepada mentor masing-masing. So at least mentor boleh cuba usulkan dan kita akan cuba cari solution lah untuk kedua-dua belah pihak macam mana. Alright, okay? Boleh? Jangan senyap tau. Tak tahu buat assignment, datang jumpa. Ni tak tahu, jumpa. Just PM. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Alright? Ada tak yang PM saya pukul 2, 3 pagi kan? Pukul 12 baru dia PM. Yang mana boleh saya jawab tu saya jawab lah, insyaAllah. Alright, okay? Boleh? Alright. Okay, so kalau tak ada apa benda, saya rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. Dan jikalau siapa-siapa yang masih lagi belum tunjuk progress, boleh tolong tunjuk progress awak kepada saya. So at least saya akan tahu progress awak macam mana. Dan siapa yang ada masalah untuk berkaitan dengan final project pun boleh bertanya dengan saya lah. So mana kita boleh cuba selesaikan, kita akan cuba selesaikan sebelum presentation awak minggu depan. Alright? Okay. Nanti untuk kuis 3 dan kuis 4 tu saya akan bagi tahu chapter mana yang masuk, so you guys boleh get prepared by next week. Okay? Boleh? Alright. So kalau tak ada apa, itu saja untuk kita punya kelas hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan waktu presentation, dan kirim salam pada kawan-kawan awak yang tak datang hari ni. Alright, okay? Thank you guys. Assalamualaikum. Salam. Thank you.